Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, saya dan kumpulan saya ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Vaksin, Perbezaan Pandangan Antara Barat dan Islam. Sebelum kami lebih mendalam dengan topik ini, mari kita mengenali tentang vaksin terlebih dahulu. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah sesuatu yang dapat menolong badan kami untuk memberikan imunisasi terhadap penyakit seperti COVID-19, influenza, chickenpox dan lain-lain. Badan kita akan disuntik dan vaksin itu akan memasuk badan kita. Vaksin adalah suntikan yang mengandungi virus-virus yang sudah lemah ataupun mati. Oleh sebab virus itu lemah ataupun mati, badan kami mudah untuk melawan virus-virus itu dan menguatkan imunisasi badan. Sejak zaman dahulu lagi, terdapat golongan masyarakat yang tidak mempercayai tentang vaksin ini. Mereka mengatakan bahawa vaksin ini membawakan kemudaratan badan dan juga mereka mengatakan bahawa vaksin tidak mengikut syariah Islam. Objektif video ini bukan sahaja untuk membezakan antara pandangan barat dan pandangan Islam terhadap vaksin, tetapi kami juga akan mengkaji tentang mengapa terdapat golongan-golongan yang tidak mempercayai dengan vaksin ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adam Syukri dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian kumpulan kami. Kajian ini dilakukan bagi mendalami dan memahami tentang vaksin dari perspektif barat, golongan masyarakat secara sekular dan perspektif Islam dari segi ideologi agar dapat dibandingkan antara sekular dan Islam. Kajian ini juga ingin mengkaji isu vaksin dari aspek Islam seperti hukum dan penggunaan, mengenal pasti bahan terlarang bagi penghasilan vaksin dan jika hukum vaksin bercanggah dengan hukum-hukum lain. Selain itu, kajian ini juga ingin mengkaji perspektif dari segi sains dan masyarakat umum dan membandingkan kedua-dua tersebut. Seterusnya, kajian ingin mengkaji dari segi tahap pengetahuan masyarakat umum. Akhir sekali, kajian ingin mengkaji faktor-faktor golongan menentang vaksin wujud dan bagaimana pemikiran tersebut wujud dalam masyarakat setempat. Seterusnya, kajian literatur. Kami membuat tentang tanggapan salah terhadap vaksin. Vaksin ini mempunyai banyak pandangan dan antaranya adalah daripada golongan ibu bapa yang ingin memberikan suntikan vaksinasi kepada anak-anak mereka. Hal ini kerana mereka khawatir suntikan vaksinasi ini akan memberi kesan sampingan kepada anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa yang baru sahaja menimbang cahaya mata gusar jika suntikan vaksinasi yang diberikan kepada anak mereka akan menyebabkan kelemahan imunisasi kepada anak mereka. Hal ini terbukti salah daripada artikel yang bertajuk Misconceptions About Vaccines yang diterbitkan oleh historyofvaccines.org. Mereka menyatakan bahawa golongan ibu bapa yang mengambil suntikan vaksinasi secara berkala dalam satu tempoh yang panjang bersiko untuk mendedahkan anak mereka kepada penyakit yang mampu dicegah dengan mengambil vaksin dalam satu suntikan sahaja. Vaksin dari segi hukum. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor mengatakan bahawa Islam mementingkan kesejahteraan individu. Islam juga memupuk komitmen yang teguh untuk menjaga kesihatan diri sendiri dan menjauhi dari cengkaman penyakit. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersarapan dengan 7 biji kurma ajwa tidak akan ditimpa kemudaratan dari racun dan sihir pada hari tersebut. Hadis yang disebutkan berfungsi sebagai peringatan kepada individu beragama Islam supaya menjaga diri daripada kemungkinan bahaya. Penolakan vaksin dan golongan anti-vaksin. Di mana-mana negara, sama ada di negara Islam ataupun di negara barat, pasti akan ada golongan masyarakat yang menolak penggunaan vaksin dan menghasilkan vaksin. Golongan ini dikenali sebagai golongan anti-vaksin ataupun anti-vax. Menurut Tengku Fatimah Az-Zahra, Tengku Mat Fauzi dalam karyanya Polemik Antara Penerimaan dan Penolakan Vaksinasi Kanak-kanak, analisis dari perspektif Islam, beliau telah menyatakan bahawa golongan anti-vaksin ini berusaha untuk menimbulkan dan mendatangkan pelbagai sebab dan dakwaan terhadap penolakan vaksin seperti penimbulan sifat was-was mengenai hukum vaksin. Tambahan lagi, berdasarkan karya anti-vaksin, natijahnya kepada masyarakat oleh Sohana Abdul Hamid telah memberi kenyataan bahawa terdapatnya faktor yang disebabkan oleh latar belakang keluarga yang telah menafikan ubatan moden sejak zaman dahulu lagi dan mempunyai pemikiran yang lebih konservatif. Secara tidak langsung, pemikiran dan ideologi daripada nenek moyang telah mempengaruhi generasi-generasi keluarga yang datang selepas mereka. Rumusannya, pandangan masyarakat kita mudah dimanipulasi oleh karya-karya dan jurnal yang kelihatan benar tetapi tidak mengandungi bukti yang konkret.
Terdapat pendapat yang berbeza di kalangan saintis barat tentang vaksin yang ditemui dan dibincangkan oleh mufti negara. Vaksin boleh membantu melindungi dan membasmi penyakit pada kanak-kanak. Menurut doktor di Amerika Syarikat, tanpa vaksinasi, kanak-kanak kecil lebih berkemungkinan menderita penyakit jangka panjang dan masalah kesihatan. Vaksin juga membantu menyelesaikan masalah kecacatan yang disebabkan oleh penyakit kronik seperti buta dan lumpuh. Oleh itu, penggunaan vaksin adalah meluas di negara-negara barat di mana penggunaan babi tidak dilarang agama. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan anti-vaksin di negara-negara barat. Ini berlaku kerana sesetengah ibu bapa atau waris menolakkan dengan vaksin kerana menganggap ia kotor atau najis. Yang lain berkata menggunakan vaksin pada kanak-kanak mendedahkan mereka kepada toksin. Golongan ini tidak sekuat atau berpengaruh seperti negara Islam yang lain. Golongan ini hanya boleh menentang penggunaan vaksin terhadap anak mereka sendiri dan tidak boleh menyatakan pendapat mereka kepada kerajaan. Secara tidak langsung, penggunaan vaksin berleluasa di negara barat kerana faktor agama. Pendapat mereka tentang vaksin ialah banyak yang mempunyai keberkesanan yang sangat baik dan mereka bersetuju bahawa penggunaannya boleh mempercepatkan kemajuan negara-negara mereka. Pandangan Islam terhadap vaksin di negara Islam seperti negara kita sendiri, terdapat pelbagai dan banyak pandangan terhadap penggunaan unsur babi dalam vaksin dan tanpa disedari ia telah menjadi isu yang hangat diperkatakan dalam masyarakat. Maka Mufti telah mengeluarkan beberapa kenyataan tentang penggunaan vaksin berunsurkan babi. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebahasaan telah bersidang pada 31 Mac 2008 bagi membincangkan hukum penggunaan vaksin Biothrax dan vaksin Rotatek. Kedua vaksin ini tidak dibenarkan kerana situasi di masa kini sudah dianggap tidak darurat kerana terdapat alternatif lain bagi mengobati penyakit antraks dan rotavirus. Sabda Rasulullah SAW daripada Abu Dawud yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar dan dia telah menjadikan tiap-tiap penyakit itu penawar. Maka kamu berubatlah dan jangan kamu semua berubat dengan yang haram. Riwayat Abu Dawud. Jika ia mempunyai alternatif lain, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang mengandungi babi atau najis. Maka hukum menggunakan dua vaksin ini adalah tidak dibenarkan dan haram. Jika tidak ada alternatif lain, ia dibolehkan kerana termasuk dalam perkara darurat. Hukum ini termasuk dengan vaksin yang mengandungi babi atau najis. Setiap kenyataan dan pandangan yang dikeluarkan oleh mufti di negara kita menunjukkan bahawa Islam meletakkan kesihatan dan kebajikan sebaik-baik nikmat selepas iman. Seorang ilmuwan Islam bernama Al-Aili Abdul Hakim menyifatkan kesihatan individu merupakan tuntutan agama dan kehidupan. Metodologi. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metodologi kaedah kuantitatif dan hasil dapatan kajian diperolehi menerusi tinjauan iaitu kami menyediakan Google Form yang perlu dijawab oleh responden dan menganalisis dan mengupas data hasil dapatan kajian berdasarkan respon yang diberikan. Seterusnya, dapatan dan kajian. Hasil dapatan dan kajian kami ini diperoleh daripada instrumen soal sidik. Dapatan kajian ini dianalisis melalui platform Google Form dan penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau pengetahuan mujtama' tentang pengambilan vaksin dan pandangan antara Barat dan Islam. Dan soalan pertama yang kami lakukan adalah, adakah anda tahu tentang vaksin? Dan berdasarkan hasil kaji selidik, kami mendapati bahawa semua responden kami tahu tentang vaksin. Soalan kedua yang kami lakukan adalah, pada skala 1 hingga 5, berapakah pengetahuan am anda tentang vaksin? Dan berdasarkan dapatan kami, majoriti daripada responden kami mempunyai pengetahuan am tentang vaksin yang mencukupi. Akan tetapi, segelintir responden kami mempunyai pengetahuan am yang sangat cetek tentang vaksin itu sendiri. Dan hal ini amat membimbangkan kerana mereka mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang menolak pengambilan vaksin. Adakah anda bersetuju dengan pengambilan vaksin? Sebanyak 86.5% daripada responden kami bersetuju dengan pengambilan vaksin kerana manfaatnya yang banyak. Akan tetapi 13.5% daripada responden kami tidak bersetuju dengan pengambilan vaksin kerana mentaliti mereka yang beranggapan bahawa vaksin ini lebih memudaratkan dari memanfaatkan. Kami mengajukan soalan kepada responden kami tentang keperluan vaksin bagi wabak yang sudah lama tiada kes. Sebagai contoh, polio. Majoriti daripada responden kami menentang keras akan pengambilan vaksin dalam konteks tersebut kerana mereka beranggapan bahawa perkara tersebut adalah sia-sia. Akan tetapi, sejak tahun 2022, segelintir negara masih lagi mempunyai kes polio seperti negara Pakistan dan Afghanistan. Sudah terang lagi bersuluh, wabak tersebut masih wujud dan kita sebagai masyarakat bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah pencegahan daripada penyakit tersebut.
40.5% daripada responden kami beranggapan bahawa tindakan segelintir ibu bapa yang memilih untuk tidak memberikan suntikan vaksinasi kepada anak mereka adalah wajar, manakala 59.5% berkata sebaliknya. Ibu bapa yang menolak untuk memberikan suntikan vaksinasi kepada anak mereka mendedahkan anak mereka kepada wabak penyakit yang boleh dicegah jika mereka memilih untuk mengambil suntikan vaksinasi. Pada pendapat kami, perkara tersebut adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab bagi pihak ibu bapa kerana menafikan hak anak-anak mereka untuk kekal sihat. Antara wabak penyakit yang boleh dicegah jika mengambil suntikan vaksin adalah polio, tetanus, influenza, hepatitis dan lain-lain. Kesimpulannya, vaksin telah membuktikan bahawa bakteria dan virus mempunyai kebaikan jika dikaji dengan lebih teliti dalam tempoh masa yang lama. Vaksin mampu untuk menyelamatkan banyak nyawa dan ia tidak berkaitan dengan jenis masyarakat negara itu seperti masyarakat barat ataupun masyarakat Islam. Kesimpulan lain yang kita dapat membuat adalah masyarakat barat tidak terikat dengan agama mereka dalam isu vaksin ini, manakala masyarakat Islam patut teliti dengan hukum-hukum dan fatwa yang dikeluarkan mengenai vaksin ini seperti bahan-bahan yang digunakan di dalam vaksin dan isu-isu kemudaratan. Islam itu agama yang memudahkan dan tidak menyukarkan umatnya. Hukum yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan adalah harus selagi mana ia bertujuan untuk mencegah. Islam itu amat mementingkan keselamatan dan kesihatan umatnya.